Industri makanan halal ianya merujuk kepada sektor ekonomi yang terlibat dalam pemprosesan, penyediaan, distribusi dan pemasaran produk makanan halal dan minuman halal yang mematuhi prinsip-prinsip halal dalam Islam. Dan juga industri makanan halal ini telah berkembang dengan pesat dan menjadi salah satu pemain utama dalam pasaran global makanan halal dan melibatkan pelbagai perusahaan termasuklah pengeluaran makanan, pemprosesan, sertifikasi halal serta promosi dan pemasaran produk makanan halal ke pasaran tempatan dan juga pasaran antarabangsa. Industri ini juga meliputi penelitian dan inovasi untuk memastikan pematuhan terhadap standard halal yang telah ditetapkan. Jenis-jenis makanan halal yang boleh dipasarkan di pasaran luar negara. Antaranya ialah yang pertama iaitu daging halal. Daging dari binatang yang disembelih yang sesuai dengan syariat-syariat halal dalam Islam. Yang kedua ialah produk ayam. Produk-produk ayam seperti dada ayam, peha ayam atau produk olahan ayam yang diproses mengikut garis panduan halal. Yang ketiga ialah produk susu halal. Susu dan produk susu seperti keju, yogurt dan produk susu lainnya yang berasal daripada sumber-sumber yang halal dan diproses dengan mematuhi standard halal yang ditetapkan. Yang ketiga ialah produk kering halal. Produk makanan kering seperti kekacang, buah-buahan kering ataupun makanan-makanan ringan yang diperbuat daripada bahan-bahan yang halal dan diproses sesuai dengan prinsip-prinsip halal yang ditetapkan. Yang terakhir iaitu minuman halal. Minuman halal seperti air mineral, jus buah-buahan, ataupun minuman ringan dan minuman-minuman lain yang diperolehi daripada bahan-bahan yang halal yang memenuhi standard-standard halal. Negara-negara yang menyokong program makanan halal antaranya ialah Malaysia. Malaysia adalah salah satu pusat global untuk makanan halal kerana Malaysia memiliki program dan inisiatif yang luas untuk memajukan industri makanan halal dengan adanya pelbagai badan pengawasan halal di Malaysia. Menjadi rujukan untuk sijil halal dan pemasaran produk halal dan mengembangkan produk makanan halal. Yang kedua ialah Uni Emirat Arab memainkan peranan penting dalam mempromosikan dan membangunkan industri makanan halal dengan membangunkan zon-zon halal, pameran dagangan dan mengadakan inisiatif-inisiatif untuk memperkembangkan produk pasaran makanan halal. Kepentingan industri dan produk makanan halal antaranya ialah yang pertama, kepuasan keperluan pasaran. Industri makanan halal bertindak sebagai tanggapan terhadap permintaan yang meningkat daripada komuniti Muslim dan juga dari non-Muslim yang mencari produk makanan yang lebih terjamin keselamatan dan kebersihannya. Yang kedua, peningkatan dagangan antarabangsa. Produk makanan halal memiliki akses ke pasaran global yang lebih luas, membuka peluang untuk meningkatkan ekspor dan dagangan antarabangsa bagi negara-negara yang memiliki industri halal yang kukuh dan mampu untuk meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga iaitu kepatuhan kepada prinsip-prinsip Islam. Industri makanan halal memastikan pematuhan terhadap prinsip-prinsip halal dalam Islam termasuklah dari aspek pemprosesan, penyediaan dan penyimpanan. Ianya dapat memberikan keyakinan kepada pengguna Muslim mengenai kehalalan produk makanan yang mereka beli dan yang mereka makan. Yang keempat adalah pertumbuhan ekonomi dan membuka peluang pekerjaan. Industri makanan halal mencipta peluang pekerjaan dalam meningkatkan investasi dalam penyelidikan dan pembangunan serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara melalui sektor makanan dan juga peruncitan. Ianya juga dapat membuka peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan dan juga mendedahkan komuniti luar tentang pendedahan produk dan industri makanan halal. Yang seterusnya ialah kesihatan dan keselamatan. Produk makanan halal seringkali menjaga standard yang tinggi dalam proses pemprosesan,
memastikan kebersihan dan keselamatan makanan yang dimakan dan yang diamalkan oleh masyarakat Muslim. Yang terakhir iaitu promosi nilai kemanusiaan. Industri makanan halal juga menghormati nilai-nilai kemanusiaan dalam pemeliharaan dan pemprosesan haiwan serta penggunaan bahan-bahan yang lebih segar dan berkualiti dalam penyediaan makanannya. Kesimpulannya, kepentingan industri dan produk makanan halal ni bukan hanya memberi manfaat kepada komuniti Malaysia dan komuniti Muslim, dan ianya juga kepada komuniti di luar negara dan juga masyarakat global yang semakin menghargai kebersihan dan kualiti dalam makanan yang mereka makan dan makanan yang mereka amalkan. Pensijilan halal JAKIM. Dasar hak halal dan pensijilan halal di Malaysia dikelola oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia iaitu JAKIM. Untuk dapatkan sijil halal daripada JAKIM bagi produk makanan halal, terdapat beberapa syarat yang ditetapkan oleh JAKIM. Antaranya ialah yang pertama, sumber bahan mentah yang halal. Produk makanan harus menggunakan bahan mentah yang halal dan memastikan tidak ada bahan-bahan haram yang digunakan dalam proses pengeluaran dan penyediaan. Okey, yang kedua ialah pemprosesan yang mematuhi standard halal. Kilang atau fasiliti pengeluaran harus mempunyai proses pemprosesan yang mematuhi standard halal yang ditetapkan oleh JAKIM. Yang ketiga ialah pemisahan produk halal dengan produk haram. Produk makanan halal harus dipisahkan sepenuhnya dan produk-produk yang dianggap haram dalam Islam semasa proses pengeluaran, penyimpanan dan pengendalian makanan dan produk makanan halal. Yang keempat adalah penggunaan peralatan yang bersih. Peralatan yang digunakan dalam proses pemprosesan makanan halal haruslah bersih dan tidak tercemar dengan produk-produk yang tidak halal. Okey, yang kelima, audit dan pemeriksaan berjadual. Kilang dan fasiliti pengeluaran harus menjalani pemeriksaan dan audit secara berkala oleh pihak JAKIM untuk memastikan pematuhan terhadap standard halal yang ditetapkan. Dan yang terakhir ialah sertifikasi dan pengesahan halal. Setelah memenuhi semua syarat, produk makanan yang akan dinilai dan apabila lulus produk tersebut akan diberikan sijil halal yang sah dan diiktiraf oleh JAKIM. Syarat-syarat tersebut haruslah dipatuhi secara ketat oleh pengeluar makanan untuk memperolehi sijil halal daripada JAKIM. Proses ini untuk memastikan produk-produk yang dikeluarkan memenuhi kehendak dan standard kehalalan yang diiktiraf oleh agama Islam di Malaysia. Produk yang akan dipasarkan, kami telah memilih nama Alina sebagai nama produk kami. Tumpuan pemasaran adalah di negara UAE dan Amerika Syarikat, kerana pada dua buah negara ini sering menjadi tumpuan rakyat Malaysia untuk bekerja ataupun belajar di sana. So komuniti rakyat Malaysia sangat ramai di kedua-dua negara ini iaitu Amerika Syarikat dan UAE. Antara produk-produk yang akan dipasarkan adalah lebih bertumpu kepada kuih tradisional yang sering dirindui oleh rakyat Malaysia yang berada di luar negara. Kuih tradisional yang kami pilih ini adalah dalam bentuk sejuk beku dan memerlukan sedikit masa saja untuk menyediakan dan terus boleh dimakan. Antara kami telah menyenaraikan sebanyak 6 produk terlebih dahulu, iaitu meliputi kari pak pusing, kuih kasturi, onde-onde, popiah, samosa ayam dan daging serta roti paratha. Melalui teknologi ini, melalui teknologi sejuk beku, kami akan mengetengahkan produk Alinas untuk memasuki pasaran di sekitar UAE dan Amerika Syarikat. Sebelum itu kami telah melakukan sedikit penyelidikan melalui soal selidik yang telah diedarkan kepada rakyat tempatan yang berada di luar sana, yang berada di UAE dan Amerika Syarikat. Rata-rata sangat mengalu-alukan produk sejuk beku jenis ini untuk memasuki pasaran di sana, kerana komuniti di sana dikatakan hampir bertambah
dari semasa ke semasa. Dan produk ini sentiasa dinanti dan dicari-cari oleh rakyat Malaysia yang berada di sana. Negara pilihan untuk memasarkan produk kami. Pada tahun 2021 telah ada laporan di akhbar ataupun artikel di sebuah akhbar yang mana menyatakan lulusan daripada Malaysia, daripada negara Malaysia, terutamanya dalam bidang petroleum, sangatlah diterima baik di UAE. Maka dengan itu terjadi banyak rakyat Malaysia yang telah berhijrah ke UAE atas dasar permintaan daripada negara sana juga untuk memenuhi peluang pekerjaan dalam bidang petroleum dan lain-lain. Maka telah terjadi taburan rakyat Malaysia yang begitu ramai di UAE, dan Amerika Syarikat juga adalah negara yang mempunyai bilangan rakyat Malaysia yang agak tinggi, yang telah digelar sebagai diaspora ataupun orang rakyat Malaysia yang melakukan pekerjaan dan memberi perkhidmatan di negara luar. Statistik ini telah ditemui pada laporan sebuah akhbar dan menyatakan sebanyak 6,000 orang. Ini statistik oleh kerajaan UAE sendiri, iaitu Emirat Arab Bersatu, telah menyatakan bahawa seramai 6,000 orang yang telah berdaftar telah bekerja di negara mereka, dan juga ini menunjukkan sejumlah yang agak besar, dan ini adalah hanya rakyat pekerja mereka saja, dan jumlah itu akan menjadi lebih besar dengan pekerja tersebut telah membawa bersama keluarga ataupun anak isteri mereka berada dengan mereka sendiri bila tinggal di UAE dan Amerika Syarikat. Justru saya ataupun kami telah memilih kedua-dua negara ini kerana statistik tersebut telah menunjukkan ramai rakyat Malaysia yang berada di sana. Oleh itu kebolehpasaran yang tinggi akan kami peroleh di kedua-dua negara ini, dan kami yakin produk Alinas akan dapat dipasarkan dengan baik dan menerima sambutan yang hangat kerana permintaan rakyat kita sendiri yang berada di sana. Baik, daripada segi persediaan, yang penting sebelum memasarkan produk makanan halal ke pasaran global, kami telah mengambil kira dan mengambil berat akan hal ini. Maka kami telah temui langkah-langkah yang perlu dipenuhi, iaitu mempunyai sijil halal yang sah. Ini adalah sangat penting untuk merentas sempadan untuk memasarkan produk makanan halal kepada komuniti yang sangat menitik beratkan halal ini. Yang keduanya adalah pemantauan daripada segi standard halal. Daripada ini adalah sangat penting daripada aspek pemilihan barang mentah yang halal dan dipercayai, daripada sumber-sumber yang halal dan dipercayai, dan sesuai dengan standard halal yang akan kami masuki di kawasan tersebut. Yang ketiganya adalah yang sangat penting, kepatuhan kepada undang-undang antarabangsa, kerana setiap sempadan ataupun setiap negara mempunyai undang-undang dan pematuhan yang tersendiri yang perlu dipenuhi oleh sesiapa sahaja yang ingin memasuki pasaran mereka. Jadi kami faham akan undang-undang yang telah ditetapkan, dan kami akan memastikan tentang keperluan undang-undang dan juga korporat yang perlu diselesaikan ataupun keperluan-keperluan lain yang dipinta oleh kerajaan negara-negara tersebut. Pemasaran juga berfokus kepada keaslian halal. Ini adalah penting, terutamanya dengan mempamerkan label halal pada bungkusan ataupun packaging produk kami nanti. Seterusnya, kerjasama dengan badan pengesahan tempatan. Seperti mana yang kita sedia maklum, setiap negara mempunyai badan pengesahan halal tempatan, dan kami akan berurusan terus dengan badan tersebut untuk mendapatkan status halal yang sah untuk pasaran tempatan mereka lah.
Penyesuaian dengan kebudayaan tempatan ini juga penting kerana bila kita memasuki ke tempat asing, maka kita perlu menyesuaikan produk kita dengan dengan situasi tempatan pada masa tersebut lah. Kajian pasaran dan persaingan ini juga telah kami lakukan dengan teliti. Kajian pasaran yang komprehensif telah dilakukan untuk memahami pasaran antarabangsa dan mengetahui produk-produk saingan yang sejenis. Kualiti dan inovasi produk ini juga telah kami lakukan, dan inovasi yang berdasarkan produk-produk semasa. Kami telah melakukan inovasi ini ke arah yang paling baik untuk memastikan produk kami berada di antara senarai yang teratas lah. Okay. Faktor-faktor yang menyumbang produk makanan halal kepada pendapatan negara. Ini terdapat beberapa faktor yang menyumbang kepada produk makanan halal terhadap pendapatan negara. Makanan halal adalah sangat sinonim dengan sesebuah negara yang terutamanya mempunyai majoriti penduduk yang beragama Islam. Jadi pematuhan halal ini sangat paling dititik beratkan untuk memasuki pasaran yang dipenuhi oleh majoriti dengan masyarakat Islam. Yang pertamanya adalah pertumbuhan industri makanan halal. Ini sangat aktif. Pertumbuhan makanan halal sekarang ini telah menyumbang kepada pendapatan negara melalui ekspor produk makanan halal ke pasaran global. Ini menaikkan lagi pendapatan negara lah dengan adanya permintaan daripada luar terhadap makanan halal. Yang keduanya adalah penyediaan sijil halal. Penyediaan ini adalah perlu melalui badan-badan yang khusus untuk mengeluarkan sijil halal yang diakui oleh negara asal pengeluar dan juga memenuhi standard halal di negara yang ingin dipasarkan. Kualiti produk juga untuk menjamin makanan halal itu lebih menarik untuk para pelanggan, kerana makanan halal terdapat sudah banyak sekarang dan agak mudah didapati. Maka kualiti itu sangat penting untuk meningkatkan ataupun menjaga kedudukan produk tersebut dengan lebih lama dalam sesebuah pasaran. Pengiktirafan global terhadap produk makanan halal daripada negara tersebut juga membantu untuk meningkatkan eksploitasi dan reputasi sebagai pengeluar makanan halal yang terkemuka untuk menjana pendapatan negara. Dan seterusnya adalah pematuhan standard halal. Ini adalah pematuhan yang sangat ketat dan penuh dengan kawalan yang melalui elemen-elemen yang telah ditetapkan untuk mendapatkan makanan atau produk yang halalan thayyiban. Sebagai kesimpulan, bagi memasuki pasaran antarabangsa untuk memasarkan produk sejuk beku ini, keperluan untuk memastikan standard halal, mendapatkan sijil halal yang diiktiraf di negara asal dan juga memenuhi standard halal di negara yang akan dimasuki, memahami undang-undang dan peraturan antarabangsa dan bekerjasama dengan baik untuk mendapatkan badan pengesahan halal yang tempatan, sangat perlu dipatuhi untuk menjamin pemasaran produk itu berlangsung dalam keadaan yang baik. Dengan pendekatan yang strategi ini, pemasaran produk halal ke peringkat antarabangsa akan menjadi lebih berkembang dan memberi potensi yang lebih besar untuk bagi memasuki pasaran yang lebih global dan semestinya yang berkembang. Terima kasih.